Dia panggil Islam. Jadi sebelum lahir tu dia panggil ad-din. Sebab agama sendiri kita tahu apa-apa. Agama begitu je. Keperasaan dalam tu serupa, tetapi gambaran luar tu nama tak sama. Jadi hak itulah dipanggil syariat tu, Islam tu. Hak luar. Ni kalau cerita ni, kalau dalam bahasa Arab dia panggil jumlah muqtaridah ni. Jadi cerita-cerita ni ada kaitan dengan ayat tu. Cuma cerita ni mendatang kebetulan, jadi orang dulu cerita. Jadi baru ni dia nak cerita apa ni berhubung dengan kuasa mutlak, diktator lah, diktator lah. Jadi dia pun setuju diktator tu juga. Sebab diktator ni di jalan menjalankan kerja, dia pasti berjaya. Kalau nak jalan ke revolusi, maka kuasa diktator tu pasti diamalkan. Dan diktator pun masih diguna walau sampai sekarang pun. Cuma tidak semua bidang lah. Kata Syekh lagi, tambahan pula, kerjaku banyak dalam bidang politik. Jadi Syekh Muhammad kata, urusan dia adalah hal politik ni banyak sangat. Di bawah arahan guru kami Syekhul Hind Muhammad Hasan Biubandi, mereka keseluruhan menerima syaratku itu. Jadi Syekh kata, nak dia jadi pengurus boleh, tapi dengan syarat jangan tanya gapo tu. Dia tak benar buat pertanyaan terhadap dia. Sama ada dia buat tu dia mau kena ke, dia mau setuju ke, tak setuju ke, semua tak benar tanya. Tapi ada masa dia beri tempoh tu. Lalu aku menerima jawatan itu dan mengurus madrasah tanpa mengambil satu sen pun untukku. Jadi saya pun terimalah jadi pengurus. Jadi dia pun jalan ke kerja, di mana kerja dia, tugas dia tu tidak ada apa-apa hilang, percuma khidmat dia. Malah semua orang datang, yang datang sama ada sedikit, semua orang yang datang sama ada sedikit atau banyak untuk madrasah. Aku masukkan ke dalam tabung dan menguncinya. Aku tidak memberi tahu sesiapa. Jadi dia yang menjalankan tugas oleh kerja, dia yang mentadbir. Jadi mana-mana duit yang masuk ke tangan dia, dia tak oyak siapa-siapa, duit itu diterus masuk tabung dan disimpan. Syekh Rusdullah berkata bahawa beliau juga seorang diktator. Selepas 7 tahun aku meninggalkan madrasah itu dan pergi ke Dioban dan menyusun madrasah Al-Mansur. Ada sebuah lagi sekolah di Dioban itu, Al-Mansur namanya. Mengurusnya selama 3 tahun secara kuasa mutlak. Al-Ansar, bincang dan mesyuarat. Sebab dalam peringkat pertama tu memang payah nak kerja, sebab benda baru nak mula. Saya berkata lagi, oleh kerana aku menguasai pemikiran diktator sejak awal lagi, setelah pergi ke Rusia, senanglah aku menerima politik mereka. Jadi semangat ataupun kefahaman diktator tu dah mendalam dalam jiwa dia. Jadi bila dia pergi ke Rusia, di mana negara tu pun mereka dengan cara diktator juga, jadi dia tidak berpayah lah nak faham apa yang itu buat. Majoriti orang sukar untuk menerima seorang diktator. Sepertilah naik ke langit. Seperti naik ke langit. Bolehkah mereka naik ke langit?
Dia jawab tak boleh. Jadi dalam ayat itu dia sebut ka'annama yas'adu fis sama'. Jadi serupa orang nak naik ke langit, di mana perasaan tu sekok, nak menyau tak boleh. Tanpa sigai. Sigai tangga tanpa sigai. Bolehkah mereka naik ke langit tanpa sigai? Sigainya kerja guna ni. Sigai. Apatah lagi jika mereka juga bersifat diktator. Kalau orang itu juga bersifat diktator, bagaimanakah dia boleh menerima diktator daripada orang lain? Sedangkan dia telah menjadi tok, bisu dan buta. Seseorang di kalangan mereka, itulah maksud ayat di atas. Yang dibaca pada minggu lepas. Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala nak misak dia, wa man yurid an yudillahu, sesiapa yang Allah mahu supaya dia tu sesat, yaj'al sadrahu dayyiqa, dia jadi sempit dada dia tu, ka'annama yas'adu fis sama', sebagaimana dia nak naik langit. Itu perbanding ni. Jadi mereka tahu dia naik ke atas ni, dia udara apa tak ada, nak nyawa pun tak sedap. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah telah membuat begitu kejinya orang-orang yang tidak beriman. Itu sama dengan ayat baru itu. Jadi Allah Ta'ala sama ada dia nak mahu, apa dia mahu seseorang itu beriman atau orang itu tidak beriman. Itu mengikut kehendak tadbir dia. Dan apa yang dia pilih itu adalah sebaik-baiknya, sekalipun dengan kita tidak baik. Dengan kita memang tidak baik, tapi dalam tadbir Allah itu memang perkara yang baik. Baik tidak baik ni di sisi kita di sini je. Pak mana tak sesuai dengan kita tidak baik. Yang sesuai itu baik. Di sisi Allah semuanya baik. Yang sekalipun Tuhan sebut azab kepada orang kafir, jadi nisbah dengan kita, orang yang tidak kafir, orang yang tidak mukmin, azablah. Tapi nisbah dengan orang kafir itu sendiri, di mana Allah Ta'ala jadi dia begitu, maka itulah sebaik-baiknya. Itu sebaik-baik dah tu. Dan Allah dah mengatakan dia tidak menzalimi hamba. Wa ma wallahu yuridu zulman lil ibad. Allah bukan nak menzalimkan hamba. Allah tidak nak nyanyo ke hamba dia. Sekalipun kita nampak rupa nyanyo, tapi pada hakikat tidak nyanyo. Supaya tayar kereta dengan kereta tu lah. Berbanding semua kereta tu tak tayar lah pada nyanyo. Lepas-lepas tepung pecah tengah jalan. Tapi kalau tayar tu boleh bercakap, kita tanya, nak kau menjadi steering? Tak sih. Dah, kalau tak sih menunjukkan tidak saling. Dia tetap nak jadi tayar situ lah. Mana begitulah ibaratnya Allah Ta'ala jadikan segala-gala benda yang ada ni, kafir kau, mukmin kau, di sisi Allah semuanya molek, bukan huduh. Huduh tu nisbah kita je. Tak secocok dengan kita. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Wahada, dan ini siratu rabbika adalah jalan Tuhanmu. Inilah Tuhan sebut jalan Tuhanmu. Maksudnya jalan diktator ini jalan Tuhanmu. Jadi kalau orang nak buat sesuatu perkara supaya benda itu berjaya, maka pasti dia buat cara diktator. Jadi orang nak berjalan ke diktator ni bukan semua orang. Dia orang seorang je. Paksa orang ramai supaya pegawai tentera tu kan, pegawai dia seorang je.
Agama mana tentera, semua ikut arahan dia. Dan arahan dia tu merupakan mau tak mau pasti ikut. Tak ikut kena denda. Walau kita tak kena. Jadi cara balas tu lah cara yang boleh mencapai kejayaan. Dan kalau kita tengok Nabi SAW pun begitu juga di dalam pelaksanaan dia. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Sesungguhnya telah kami terangkan ayat-ayat kami dengan jelas kepada orang yang mahu beringat. Jadi Tuhan royak tu pada orang nak faham, orang nak sedar dah, nak sabar orang tu, sabarlah, fahamlah dia. Jadi kalau orang tak mahu faham, royak pun tak faham. Jadi sebab itulah sesuatu benda yang kita nak beritahu kepada orang ni sukar juga. Kadang-kadang orang tu bijak, tetapi persediaan menerima tak ada. Jadi kalau kita rakyat pun percuma. Tapi orang yang ada persediaan menerima, dia tidak masuk golongan bijak, dia boleh terima juga. Lahum darussalami 'inda rabbihim. Bagi mereka lah disediakan negeri selamat di sisi Tuhan mereka. Jadi Allah sedia sebuah negara di mana negara tu dipanggil Darussalam. Darussalam. Jadi kita sini Darussalam mana? Brunei deh. Brunei Darussalam. Jadi Tuhan pun sedia Darussalam 'inda rabbihim. Ada sebuah negara selamat sentosa di sisi Allah. Maksudnya jamaah yang selamat itu menguasai dunia. Kumpulan ataupun orang-orang yang mempunyai selamat tu, semangat selamat tu, dia menguasai dunia. Jamaah yang tidak terjamin akan mundur. Jadi berarti orang nak meretah dunia ni, nak orang adil benar ni, nak adil benar selamat orang lain daripada kejahatan dia. Jadi lah ni pula orang kuasa dunia ni orang jahat. Bahan sana bahan sini, dia meretah dunia. Lagu mana takut takut dia nak hilang selak kuasa tak ada tu. Selain daripada tiada kuasa, kalah di dunia. Dalam semua sudut dia akan kalah. Mereka yang berada dalam jamaah yang selamat adalah golongan as-sabiqunal awwalun. Orang itu yang memahami pemerintahan dan menguasai seluruh dunia. Jadi sabiqunal awwalun atau tu al-muqarrabun itu. Yang ini terdiri dari kalangan sahabat Nabi SAW, sabiqunal awwal. Lepas daripada sahabat tabi'in, termasuk dalam sabiqunal awwal. Jadi orang tunya dari kalangan bina ataupun orang tua, dia gabung buat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Muhajir, orang ansar dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan dialah pelindung mereka, Allah, disebabkan perbuatan mereka yang disebab perbuatan yang mereka amalkan. Jadi amalan yang mereka lakukan itulah melindungi mereka. Maksudnya jemaah yang selamat itu menguasai dunia. Jemaah yang tidak terjamin akan mundur. Selain daripada tiada kuasa, kalah di dunia. Mereka yang berada jemaah yang selamat adalah golongan sabiqunal awwalun yang memahami pemerintahan.
dan menguasai seluruh dunia. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan dialah pelindung mereka disebabkan perbuatan yang mereka amalkan. Jadi berartinya akibat daripada praktikal dia yang menepati itu, maka itulah menjadi pelindung, mengawal dia. Syekh berkata, taat atau patuh kepada undang-undang oleh seseorang adalah paling susah. Nak patuh kepada undang-undang, yang cari orang yang patuh ni payah. Kita juga undang-undang, kita juga ujung langgar. Kita buat undang-undang itu untuk orang, bukan untuk kita. Jadi kita terlepas daripada undang-undang. Jadi lepas tu macam mana keadilan nak wujud dalam sebuah negara? Kalau semua orang tu tidak tertakluk kepada undang-undang yang sama. Di sinilah orang perikat dipanggil rakyat sentiasa ditindas ataupun dianiayai. Oleh kerana pembuat undang-undang itu dia duduk datah pada undang-undang, terlepas. Jadi orang ramai duduk bawah undang-undang, dia duduk datah. Dia duduk datah tu apa dia buat pun tak kena dengan undang-undang, selamat. Curi duit 3 juta pun saja, sapu duit banyak mana-mana pun saja. Curi ayam di rumah ni kena sebab. Padahalnya ayam berperiak seekor. Jahat hal ni. Jadi hal sana ni tidak berapa jahat tu. Kerana mereka tidak faham bahawa undang-undang itu daripada Allah. Nak patuh ke undang-undang ni susah. Apa susah tu? Kan dia tak nampak undang-undang tu daripada Allah. Dia nampak orang buat. Undang-undang ni orang buat je. Bila orang buat tu boleh pindah lah, ikut apa yang kita nak. Malah mereka faham undang-undang itu daripada Nabi sahaja. Undang-undang berbentuk ini digelar undang-undang diktator. Ini diktator ni undang-undang daripada Nabi. Undang-undang yang dicipta oleh seseorang untuk dirinya dikatakan undang-undang yang mementingkan diri sendiri. Jika dia mencipta undang-undang untuk orang ramai tanpa mesyuarat, dia dikatakan diktator. Buat undang-undang untuk orang ramai, bukan untuk dia. Itulah diktatornya. Jadi kalau dia buat undang-undang itu untuk menyelamat diri dia, itu undang-undang nak kawal diri je. Nak selamat, dia meretuh je. Jadi bolehlah meretuh di samping merata. Bila ada undang-undang mengawal. Nabi juga tidak bermesyuarat dengan mereka. Nabi sendiri pun tidak mesyuarat semua, bukan semua mesyuarat dak ni. Malah mereka wajib patuh kepada suruhan dan larangannya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Patuh kepada Allah. Allah suruh tu kena buat. Nak tanya Tuhan tak boleh dah. Dah. Lepas tu wa ati'ur rasul, kena patuh kepada Rasul. Rasul masih ada, boleh tanya. Boleh tanya. Tapi tak dikanaki bertanya. Tak dikanaki. Sebab orang-orang pada zaman itu tidak banyak bertanya. Mengikut kenyataan daripada hadis-hadis, orang pada zaman Nabi jarang yang bertanya apabila datang satu kereta. Orang tu boleh dikatakan ikut. Sebabnya bila bertanya ni kadang-kadang melahirkan rahsia tu, menyebabkan keberatan daripada orang agama kepada orang agama. La tas'alu an asya', jangan ditanya gak setiap mari tanya berlaku yang ni lagu tu intu dalakum tasukum. Kalau jelas bila tanya tu orang jawab jelas, tasukum, itu memburukkan keadaan kamu.
Jadi tak pernah tanya banyak-banyak tu. Sikit-sikit boleh. Oleh itu Nabi SAW nisbahkan kepada para sahabat di kalangan diktator. Nabi sendiri itu, dia dengan sahabat dia, dia termasuk dalam golongan diktator. Jadi demokrasi ni nak apa? Semuanya orang pakai demokrasi dia. Jadi Nabi diktator tu. Mereka berkata, pasti mereka bermesyuarat dengan kita dan berkongsi pada undang-undang itu. Maka kami terima dan dinamakan dia najis. Najis tu. Nabi bermesyuarat, tetapi mesyuarat Nabi berbeza daripada mesyuarat yang kita lakukan. Jadi keputusan mesyuarat duduk tangan Nabi, bincang, bahas, walau dengan panjang lebar pun. Lepas tu keputusannya tidak akad tangan seorang ramah, tidak ambil hak seorang ramah tu dipakai. Putusannya hak mana Nabi nak pakai, di situ dulu. Itu beza. Jadi kita disuruh mesyuarat ikut wasyawiruhum fil amr fa iza azamta. Bila kamu sudah azam, sudah membuat kata putus, tawakkal ala Allah, barulah kita laksanakan. Surahlah bermaknanya. Tapi kalau kita tengok cara Nabi buat, begitulah sebagaimana sebut tadi. Mesyuarat, tapi keputusan di tangannya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Ulang lagi sekali lagi sini. Tadi redah ini. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat hidayahnya, dia akan menjadikan dada orang itu terbuka untuk menerima agama Islam. Orang yang Tuhan nak beri hidayah, dia beri dada tu berasa lapang, terbuka, senang nak terima Islam. Islam sebagai ad-din, sebagai agama. Jadi agama sejati itu di sisi Allah dia panggil Islam lah. Sekalipun dia tu merupakan fitrah. Jadi fitrah ni nama tak ada. Sebab benda dalam fitrah ni mana benda umum. Bila siapa keperikat melaksanakan dia, di situ ada nama. Baru ada nama. Jadi nama tu dipanggil ke Islam. Dan sebut inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah tu ialah Islam. Islam tu mafhum daripada fitrah, lahir daripada fitrah, dari sudut pelaksanaan lahir. Dia panggil Islam. Jadi sebelum lahir tu dia panggil ad-din. Din, agama. Sebab agama sendiri kita tahu apa-apa. Agama begitu je. Sebab itulah di dalam tafsir agama tu macam-macam. Ada orang kata ad-din tu ialah al-aqidah. Ini hak gulungnya apa dia panggil ni? Gulungnya abing lah. Gulungnya abing, ikhwanul muslimin. Agama tu akidah. Ada lain pula kata muka lain, bukan agama tu akidah. Bukan akidah. Jadi agama ni artinya peraturan, peraturan fitrah. Bila orang nak buat tu, dia berdasar kepada kehendak fitrah. Jadi hal tu tak serupa dah tu lain sudut pelaksanaan rupanya. Tak serupa.
fitrah gapo. Misalnya fitrah kita dengan Allah dah kita kata utama. Jadi manusia dengan Allah ni semula jadi fitrah. Tak boleh susuk, tak boleh sembunyi dah tu. Cuma nak gambar tak boleh. Nak gambar tak boleh. Dia nak gambar tak boleh, nak cakap tak boleh. Dalam hal itu, dia kan nak memberi penerangan. Bercakap. Jadi bercakap tu qadah memberi faham. Apa itu fitrah? Qadah tu je. Jadi di benar tu qadah menggambar secara mudah dipaham. Ni bukan bercakap ni tak lagi nak rakyat berisi hati je. Diguna perkataan tu nak merakyatkan perasaan hati. Allah masa sekok misal. Sekok. Jadi kita perlu dada. Jadi kalau kita reti sekok pun dia nampak tu sekok. Jadi tu je. Bahasa yang digunakan oleh manusia nak rakyat gapo perasaan dalam. Jadi bubuh lah. Macam-macam lah bubuh tu. Jadi hak tu hak tak sama tu. Sedangkan perasaan dalam tu serupa, tetapi gambaran luar tu nama tak sama. Jadi hak tu lah dipanggil syariat tu, Islam tu. Hak luar. Dan orang yang dikehendaki kesesatan. Wa man yurid an yudillahu. Sesiapa orang yang Tuhan mahu supaya ia sesat. Ada sesat, ada yang tidak sesat. Jadi moga dia guria itu. Guria dia. Ulu ataupun kilir dia. Nak kulu kau nak kilir. Gitu dia. Jadi lawan hidayah tu sesat. Dan orang yang dikehendaki kesesatan akan dijadikan dadanya sangat sempit, seolah-olah dia naik ke langit. Jadi dia suka nak menerima jalan tu, jalan hidayah tu. Benda tu muka molek, tapi kita harus ingat molek ni tak sama. Tak sama. Di dalam menggambar molek yang sama pun tak sama dah. Apa tak pula di antara dua golongan hak dapat hidayah dengan tidak. Tentulah kau tak sama. Hak sama-sama mendapat hidayah je. Tak serupa dah. Tak serupa dah. Kita kata misalnya semua orang nak makan halal. Semua orang gitu nak makan hak halal. Hak halal ni berarti dia boleh makan tanpa ada sekatan. Orang tidak marah, orang tidak kata gapo. Orang tu makan, kau kita makan, kau siapa makan, boleh makan belaka. Macam ke asli di lautan. Tak ada barang hak halal, hak haram bagi dia. Asal boleh makan, dia belaka. Itu hak di lautan. Jadi luar daripada hutan pun hak halal gitu juga. Nak hak halal. Tak mesti kita kira apa orang tak kenal, orang marah, orang hambak. Tak mesti. Semua kita tak mesti. Tapi yang berlaku sebalik. Hak duduk sipel, hak duduk taruh, hak duduk koci, hak duduk jaga dengan gak, dengan apa, hak itulah dia ambil. Itu yang berlaku. Demikianlah Allah telah membuat sebegitu kejinya orang-orang yang tidak beriman. Yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kejinya ataupun najisnya orang-orang yang tidak beriman ni. Pada masa itu Nabi SAW tidak bermesyuarat dengan mereka dan tidak memberitahu kepada mereka untuk kebaikan revolusi. Jadi Nabi waktu dia menjalankan kegiatan dalam masyarakat dia, mengubah suasana hidup masyarakat dia, dia tak rayak. Kebaikan nak merdeka tu, gapo lebihnya merdeka, tak rayak. Cuma tutup nak merdeka, tu saja benda. Jadi isi merdeka tu muka banyak sangat dalam tu. Nak rayak tak terayak.
kadang-kadang kalau royak pun mungkin orang tak boleh terima. Di antara benda-benda yang akan disebut. Dengan sebab tu tak royak. Begitu kat Nabi tidak royak, dia nak revolusi. Jadi Nabi ni melaksanakan revolusi, bapa revolusi lah. Berarti Nabi SAW ni sebagai seorang bapa revolusi, di mana kaum Arab tu direvolusikan. Lepas tu dengan perantaraan Arab tu juga dia revolusikan dunia pada zaman itu. Tambahan pula mereka bukan ahli dalam bidang itu, dalam bidang revolusi itu, tak tahu. Kerana jika seseorang menjalankan sesuatu gerakan baru, dia tidak mungkin bermesyuarat dengan orang ramai. Kalau ada dia nak buat muka ni, muka baru, muka orang lain tak buat, nak mesyuarat dengan siapa? Takkan boleh mesyuarat. Bandingnya kita dijajah oleh penjajah ratus-ratus tahun, tak pandai buat ke satu, tahu beli je. Tiba-tiba nak merdeka, nak merdeka, nak makan gapo gak, nak mengatur guano gak, tak ada orang percaya merdeka ni boleh senik. Tapi kalau nak merdeka juga, akhir boleh merdeka. Bila boleh merdeka nak buatlah mana? Buatlah setakat mana boleh. Akhir sekali ketua pemerintahnya nak buat kereta, agak tak belajar ke apa sekarang, buat jagung tak pandai buat kereta. Dia mengatakan nak buat kereta, jagung pun tak pandai nak buat. Beli jagung bagi apa? Jagung kecil sangat, mudah pada orang kata. Jagung tak boleh buat, nak buat kereta. Oh, masalah. Jadi boleh kau orang kaji pakai ekonomi tahu semua orang tak boleh berlaku rugi. Tak boleh. Mereka kata dia nak buat, dia boleh. Dia buat. Keyakinan dia tu tak boleh mesyuarat dengan orang lain. Tak boleh mesyuarat. Saya kau habuk tak boleh. Telah terbukti. Tu nak ayat cara pemikiran pemimpin. Dia meyakini satu benda, ada benda yang dia boleh mesyuarat, ada benda tak boleh mesyuarat. Kalau tak boleh mesyuarat tu diktator dia panggil. Dia waktu fikir sendiri, arah orang suruh buat, orang mesti buat. Jadi buat hal tu diktator. Jadi Nabi SAW banyak kerja-kerja pada tu. Bukan semua mesyuarat, tapi mesyuarat pun mesyuarat. Ada yang mesyuarat, ada yang tidak mesyuarat. Arah yang mana? Jadi kita biasa mesyuarat ni semua kerja nak mesyuarat. Kadang-kadang tu bila jadi mesyuarat banyak tu tak jadi kerja juga. Syarat sacuk jadi kerja ke satu. Tiada jalan lain baginya. Selain perkara ini tidak mungkin dikumpulkan orang ramai di bawah satu undang-undang. Menghipung semua orang duduk di bawah satu peraturan tak boleh. Macam cara diktator tadi. Inilah arti maksum kepada para nabi. Kerana beliau Nabi SAW tidak mungkin dibangkang dan beliau merupakan sumber undang-undang. Nabi ini sumber undang-undang. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jin. Ingatlah pada suatu hari kelak Allah akan menghimpunkan mereka semua. Tuhan berkata, wahai gulungan jin. Tuhan royak ke jin. Satu hari semua orang akan dikumpul. Hei semua jin-jin. Jin-jin ni orang juga ni. Sudah pasti mereka terlebih dahulu mengadakan satu kumpulan gerakan sulit. Jadi kalau ada jamaah Nabi, kumpulan Nabi, jadi kalau ada orang yang tak setuju nak menentang Nabi itu, dia kena buat satu kumpulan lain. Jadi kumpulan yang dia buat ni, dia kena tubuh senyap-senyap, tak bunyi, sebagaimana yang berlaku di negara-negara seluruh dunia lah betul lah. Sebab kita pun berlaku begitu juga. Militan ke, penghasut ke, kongsi gelap ke, macam-macam kan.
duduk berlaku ni daripada dulu. Jadi semua tu kumpulan-kumpulan sulit yang akan menetap undang-undang dan peraturan. Jadi zaman Nabi mula pun betul lah juga, kalau Nabi nak melaksanakan kerja ada hubungan sulit. Setelah keraguan memasuki jamaah akan musnah. Jadi puak-puak dia ni memang dilatih dan orang ni dimasukkan dalam kumpulan hok kajian tu lah, kumpulan Nabi tu. Bila masuk situ, dia cuba memasukkan idea-idea yang boleh merosakkan jamaah tu, dengan tujuan dia nak mengecewakan matlamat yang dibuat oleh pemimpin. Kerana kumpulan kemanusiaan ini terdiri daripada 3 peringkat. Pertama, mereka yang menggubah undang-undang mula-mula sekali. Kedua, mereka yang memahami kebaikan dan kelemahan undang-undang itu. Orang dia buat tu so. Lepas tu dalam kumpulan dia tu orang dia menilai, tak ada kan kebaikan dia ke tempat yang merusak, melemuh dia. Ketiga, mereka yang mengikuti tradisi daripada mereka yang lampau saja. Ini kira-kira ayat ni. Kira-kira ayat. Aku ingat 3 ni 75% di dalam sesebuah negara. Jadi orang ni ikut je. Bila buat peraturan, dia pandai ikut je. Dia tidak nak faham, dia tidak nak kaji, dia tidak tengok baik buruk undang-undang tu. Cuma bila kata undang-undang, maka ikut. Tiada kekuatan jika tidak bergabung dengan mereka. Dia tahu dah kalau tak pakak ni, tak boleh ni. Kemampuan tak ada. Kerana mereka semua adalah tentera. Tidak mungkin boleh membentuk masyarakat tanpa undang-undang. Ni tentera ni orang zaman dulu ni. Orang zaman dulu ni. Zaman Nabi, tak ada satu pun manusia yang hidup yang sudah akil balik, semuanya tertakluk kepada tentera. Militeri lah. Islam ni sebuah kerajaan militeri, kerajaan tentera. Siapa umur je pasti masuk tentera saja. Bila musuh menyerang je, maka wajib bangun keseluruhan, lelakinya, perempuannya, menentang musuh. Bukan kata kena perang atau saja tak, orang Tina pun kena juga. Jadi orang Tina dia akan kerja, buat kerja-kerja yang layak dengan dia. Sama dia buat makanan, jual ambil senjata, hak ni sebab dengan zaman tu lah. Kalau anak panah putih, anak panah misalnya. Di samping itu juga orang Tina tu menjadi alat kepada propaganda perang. Tapi perang-perang yang dulu lah tu, perang lidah tu berubah. Jadi peraturan sudah berubah. Tidak mungkin boleh membentuk masyarakat tanpa undang-undang. Tetapi mereka tidak memahami kebaikan dan kelemahan undang-undang. Oleh sebab itu, kepada mereka ini wajib dijalankan secara diktator. Pada orang yang kelas ni dia sebut undang-undang, dia kena buat, kena patuh je. Tak boleh rayak ke dia, hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni sunat aba'ak, tak boleh rayak. Tak boleh rayak ke dia. Dia wajib berlaku. Wajib berlaku. Kita duk baca undang-undang Islam, duk nampak lah tu, hak ada semayang lah, ada puasa lah, apa kan, undang-undang ada belakang kan, wajib, sunnah, harum, makruh. Jadi semua tu istilah peraturan tu, undang-undang tu ada berat lagi, berat benar, hak rengeh. Jadi istilah diguna tu kerana nak melambangkan perkara tu wajib dipatuh setakat mana. Jadi kalau sunat ab'ak misal, sunat ab'ak tu sunat tapi dia ni kena kuat tu.
Kalau tidak ada sebab tertentu, tak tinggal. Misalnya. Dan istilah-istilah diguna tu untuk orang-orang politik daripada zaman itulah. Yang kitab fiqh tu merupakan kitab undang-undang ni sebuah zaman tu. Tapi bila Islam dah tak ada, kuasa pemerintah tu tangan orang lain, ujung ngaji undang-undang tu pun orang lain, dan dia tidak nak merintah, maka saja gitu je. Kita ngaji fiqh saja gitu je. Tahu saja wajib, sunat, haram. Gitu je lah, tak ada satu. Macamnya duk bilang boleh pala. Kita duk bilang boleh pala. Wajib buat boleh pala, tinggal dosa. Lagu tu. Macam tu ya. Tak pala dosa ni gapo? Pala dosa ni kalau boleh higak salah 300. Tu dosa tu. Nak tu dosa tu. Jadi kalau hak harus, makna tak sekat lah. Tak sekat lah. Tapi kalau hak makruh tu lepas sekat. Amaran, sihat. Mana gitu. Oleh sebab itu, kepada mereka ini wajib dijalankan secara diktator. Dan mereka tidak mungkin diajak bermesyuarat. Palih hari ini. Maka apabila organisasi sulit itu mahu meragukan golongan ketiga. Jadi golongan ketiga ni lah, golongan hak ramah ni lah, hak menjadi mangsa ni. Orang ni boleh dikecek, boleh ditipu, boleh diauta. Orang ni. Jadi hak golongan ketiga ni lah hak perlu dijaganya. Hak kajian dia kena jaga. Ada orang tertentu jaga golongan ni. Dalam Islam misalnya wajib satu orang tu belajar ilmu kalam, ilmu suluti. Wajib tu bukan semua orang kena belajar tu, orang tertentu lah. Dalam kampung ni ada berapa orang? Misal 2 orang ke, 1 orang ke belajar. Tujuan takut ada orang mari buat keliru. Bila ada orang luar masuk bagi nak kelirukan keyakinan dia dalam tu, maka dia lah orang yang lawannya. Bukan suruh orang tu lawan tu, dia je lawan. Tolak pendapat dia, pahami dia tu, supaya orang lain terselamat daripada mengikuti dia. Itu apa yang telah berlaku. Tapi dahulu kerana kajian tak ada, orang Islam ada, ilmu tu ada, maka ilmu tu dipelajari. Bila belajar, jadi ilmu tu dia balas sama sendiri. Dia balas sama sendiri, sama-sama belajar tu juga dia balik. Itu akibat. Sebab benda tu tak ada orang guna tu. Mereka wajib menyertai bersama-sama mereka. Tetapi pada organisasi ini, mereka tahu semua keadaan orang yang mahu ragukan itu. Untuk mengetahui berita itu, pada peringkat awal naklah melalui berita daripada jin berisik. Jin ni tiga berisik. Jin ruhaniah daripada api, malaikat peringkat rendah dipanggil malaikat sapi. Berisik ni orang-orang yang tak boleh kenal lah, orang tak boleh kenal dia. Bukan tak nampak, orang tak boleh kenal. Dia ni orang biasa ya, tak ada satu. Padahal dia ni orang yang mencari rahsia, apa benda yang berlaku di dalam masyarakat yang boleh merusak masyarakat. Jadi orang itu akan diambil tindakan. Jadi nak ambil tindakan ambil mana? Kalau tidak ada golongan jin ni, golongan perisik ni, dia perisik ni tak ada uniform. Orang tak tahu lagu mana, dia sebuah ramah gitu je. Tinggal lagi dia ada panduan, ada ilmu. Ada ilmu. Jadi bila orang bawa luar daripada apa yang sebenar, maka dialah yang boleh maklumat. Orang lain yang boleh menangkap. Dia tak menangkap ada dia tu. Itu perisik. Jadi nisbah pada zaman dulu, nisbah pada zaman dulu jin ya, kerja dia itulah perisik lah. Jadi law ni pun perisik ni pun jin juga, sebab orang tak kenal dia. Jin ni muka tak nampak. Muka tak nampak. Jadi perisik malu kita tak nampak. Walau dia orang makan sekali dengan kita,
Tapi kita tak tahu dia nak pakai kita. Syekh berkata, ni daripada Syekh Muhammad. Syekh berkata, syaitan ini adalah manusia dari jin. Disebut syaitan itu manusia dari golongan jin. Jadi jin itu manusia lah. Seperti tersebut dalam surah An-Nas. Jinnati wan nas. Dia at-tahwa itu al-jin wan nas. Wa itu at-tah itu dia panggil mutlaq jam'i. Dalam kira Arab at-tah dengan wa li mutlaq jam'i. Jadi menunjukkan jin dengan manusia itu jenis yang sama, cuma sinfiyah berbeza. Berbeza sinfiyah. Di manusia serupa juga. Serupa kita kata tina dengan jantan. Agak tina agak jantan. Manusia serupa, dia tak biasa. Cuma beza lagi. Tina jantan. Begitu. Demikian di kalangan manusia terdapat sebahagian mereka seperti malaikat dan sebahagian lagi seperti syaitan. Demikian juga di kalangan jin terdapat mereka yang seperti malaikat dan ada juga yang seperti syaitan. Syayatinal insi wal jin dan ayat lain kita sebutkan. Syayatinal ins, syaitan-syaitan yang terdiri daripada manusia wal jin dan jin. Jin itu manusia juga, tapi sinfiyah berbeza. Kalau kita kata kat kambing lah deh. Kambing. Jadi kambing tu dengan biri. Kambing dengan biri sama-sama kambing ya. Dua-dua tu. Tapi dia ada beza dua tu. Jin ini merujuk kepada masalah alam mithal. Jadi jin yang disebut sini ini berhubung dengan perkara alam misal. Alam misal ni suatu alam yang boleh berjasad, bertubuh di tempat yang tidak ada, tak menerima tubuh. Dia tubuh, ada body sana. Di dalam Hujjatullahul Balighah, Syahwalullah menyebut 3 peringkat. Syahwalullah silat tahi Syailahu. Syahwalullah menyebut 3 peringkat. Pertama, hakikat. Kedua, seperti khayalan, serupa khayalan. Misalnya manusia khayal sesuatu itu jin. Kalau dia khayal, jadi khayal tu dia tak ada tu dalam kenyataan. Semua pun tak ada dalam kenyataan, tapi dia ada dalam khayalan. Jadi ada tu bermakna peringkat dia subuh dia kan. Tapi ada peringkat subuh ni qadim. Dia qadim tu. Kalau kita kata ada mulak Bulak kalau kita buat sini tu buah ke telur ke apa. Itu hadis tu baru tu. Baru. Bulak mulak semati tu dalam alam misal. Hatu tu qadim. Tapi tidaklah qadim sama dengan Allah. Qadim nisbah dengan alam ada.
seperti bermimpi di dalam tidur. Misalnya itu khayal tu serupa dengan mimpi waktu tidur. Kita mimpi waktu tidur tu, adakah kita berasa benda tu pelawak? Kalau mimpi tu memang tidak pelawak, memang kita rasa tidak pelawak. Cumanya yang kita tahu pelawak tu apabila kita khabar. Kita khabar, jadi mimpi tadi tu kosong, tak ada khabar satu. Sungguh pun tak ada khabar satu. Kalau orang penyakit jantung, dia mimpi beramak dengan lima atau khabar, mati dah tu. Dia mati, kena mimpi, dia mati dah. Dia terkejut, takut, apa semua tu, serupa meluar. Tak beza. Ketiga, seperti kiasan. Di dalam Quran, semua perkara tersebut itu misali, mengikut tiga peringkat. Kiasan tu bukan misali juga tu. Tak ada asal. Cuma disebut ni nak suruh nampak kedudukan hakikat, hakikat tu dengan khayalan tu je. Syekh berkata, kami tidak mampu jadikan semua perkara pada peringkat pertama. Tak boleh kita nak buat benda tu jadi hakikat terus berlaku. Tak nak jadi tu. Pasal apa? Kerana orang ramai tidak melihat, tidak melihat begitu. Kerana orang ramai tidak melihat begitu. Jadi orang ramai tak tahu tu. Sebab perkara alam lisan ni, bagi orang yang dapat melihat dia, benda tu jelas tu. Dia tidak khayal. Seperti Rasulullah, dia bermimpi. Dia tidak bermimpi. Dia melihat mati turun. Mati turun. Turun daripada atas lah, turun mati. Esok ke anak dia mati. Esok ke anak dia mati. Itu dalam peristiwa yang berlaku sungguh lah. Mati seorang anak dia, anak jantan. Sama juga Nabi itu pernah melihat perpecahan, perkelahian antara umat-umat Islam turun semalam. Habis celah-celah rumah terata dia turun macam hujan. Jadi rupanya setelah Nabi meninggal, perpecahan umat Islam itu habis leaking. Tak ada siapa pun yang meninggal. Terlibat belakang orang. Pecah. Jadi mula pecah situlah jadi Syiah, Khawarij, gapo semua sekali. Tahu habis-habis pas kat ini. Dah tak ada dah Khawarij itu gapo, tak mari sini dah, mari sini Ahlussunnah wal Jamaah yang misal mula. Bila habis sini pula, mari gol lain pula, mari parti pula. Amnullah, Pahlah, Sosialih lah, macam-macam parti pula. Macam belah kata habis. Perkelahian, perpecahan ini. Jadi benda itu sudah pun dilihat daripada awal lagi tu. Jangan misal. Sebab benda ni sebelum dia datang ke sini, dia mari secara dulu, alam misal dulu. Selepas beralam nisa tu barulah dia turun ke alam nyata ni. Dia turun ke alam nyata, melibatkan kita. Jadi kita nak elok pun tak boleh lah, sebab kita nak elok. Nak terima. Cuma kalau kita kenal, tidaklah gong kita gitu kan. Tidak gong tupai salib supaya dia mudah lah. Tapi nak lari, tak boleh lari.
Terpaksa kena di situ juga. Syekh berkata, pada setiap zaman memang ada organisasi rahsia. Tak kira bila-bila masuk. Kalau jauh itu lepas titik tu, dia harap tak ada umum. Pada setiap zaman memang ada organisasi rahsia, tetapi dalam peringkat pertama dengan bantuan jin yang membisi di hati mereka. Jadi organisasi sulit ni, rahsia ni, kalau dalam peringkat awal ni, dan zaman Nabi dulu dah, orang ni nya golongan jin lah. Sebab golongan jin ni ramai dia masuk Islam, jumpa dengan Nabi. Kalau kita dalam syair-syair Arab kan, orang Arab syair royak. Arab tu bukan Arab hak ni tu, bukan Arab hak mengaji Quran, Arab hak jahiliyah. Dia ada syair tu. Jadi syair tu tujuan nak menyampaikan mesej kepada orang ramai, di mana dalam masyarakat ini wujud satu manusia yang jenis bahasa sulit, jenis bahasa liar lah, tidak siapa mana. Tapi memang dia ada organisasi dia tu, ada tempat dia tu. Dia ada, kita tak ingat, amat tak ingat, syair-syair dia tak ingat. Dia kena ngapa jauh. Jadi orang dulu biasa kalau sesak di para pasir, biasa tupai berhenti di rumah-rumah jin. Berhenti, dia beri menumpang, boleh bermalam situ. Dia datang ke tempat kita nak pergi, supaya orang asli kita sini sesak dalam hutan, boleh tupai tidur rumah dia, boleh berhenti rumah dia. Biasa dia gata dekat je, kita je tak mana nak pergi. Jadi begitulah juga jin ni pun dalam masyarakat Arab ni. Jadi kalau kita tengok jauh, dekat jauhnya antara orang asli kita sini dengan orang jin tu lebih kurang dua kali. Tinggal jin ni dia daripada kumpulan rakyat Sabak dulu. Sabak negeri Sabak, laqad li sab'in fi maskanihim ayatani an shimali an yamini wa an shimali. Balqis. Jadi orang tamadun, orang sudah maju dah pada zaman dia tu, tiba-tiba tamadun dia runtuh, sadu ma'rab dia runtuh, empangan, maksud tak ada orang lagi boleh buat empangan besar. Jadi Balqis sudah ada empangan duk, jadi runtuh empangan tu, maka sukalah rakyat-rakyat dia nak cari makan ke apa, larilah kata bawa diri cari makan, habis ikut pada pasir tu tinggal. Dia tak ada orang nak baki tu, putus. Sebelum pada tu dia tu boleh dikatakan negara maju lah. Sekarang pula berita terima dengan bantuan telegraf dan lain peralatan. Yang jenis moden ni. Jenis moden. Dua bentuk ini adalah benda sama. Benda yang sama. Terima maklumat daripada telefon. Tuan tak nampak. Mana itu pun sebahagian daripada bisikan jin juga. Sebab telefon di rumah ni pun serabut kadang-kadang. Goda tuan. Sudahlah bayar tu serabut. Kalau tak bayar tu pun serabut juga. Begitulah, beginilah. Misalnya ini pula, Sulaiman alaihissalam terbang di udara dengan kekuatan al-misal. Sulaiman alaihissalam terbang
melalui kekuatan alam lisan. Kok perjalanan boleh pergi sebulan tu dia pergi sekejap je. Dia pergi sekejap je. Jadi dia berjalan tu melalui kekuatan alam lisan dan mukjizat. Itu hak berlaku pada zaman Islam. Sekarang pula mereka terudara dengan kekuatan cara lain, menggunakan jentera. Tetapi kedua-duanya satu. Maka juga Sulaiman alaihissalam berjalan cepat di bumi dengan cara melipat bumi. Waktu kebolehan zaman. Sekarang pun demikian juga dengan kekuatan yang lain. Tetapi suatu hakikat yang sama. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, Qad ikthartum minal ins wa yawma yahsyuruhum jami'a. Ingatlah pada suatu hari di mana Allah akan menghimpunkan kamu semua, ya ma'syaral jin, hei golongan jin. Qad istaktartum minal ins, sesungguhnya kamu telah banyak memperdayakan manusia. Jadi jin ni banyak dia memperalatkan manusia. Jadi boleh jadi kerana jin hak zaman tu memang orang bertamadun. Kalau banding dengan manusia, dia ada benda tamadun nyawa alat dia lah. Nyawa alat dia lah, kerana dia orang sudah mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan yang banyak. Maksudnya bahawa kamu jadikan manusia sebahagian daripada pengikut kamu. Kita bahasa dengar cerita-cerita zaman dulu, orang sesat menikah dengan jin, boleh hamil, boleh gapo. Tapi cerita orang zaman dulu semua tu hatu dia. Jin dia tu hatu dia maknanya. Begitu. Jadi kalau jin berhatu nak nikah orang dengan orang, takkan boleh nikah. Nak beli anak lagu mana? Serupa juga bini Fir'aun dengan Fir'aun. Dia kata betul lah jadi bini Fir'aun, tapi bila Fir'aun nak guna Iblis ganti. Iblis ganti. Siapa kata Iblis ganti? Orang kata. Quran tu ayat-ayat. Saya mau takwil tu. Sebab tak pernah tabuh dah. Orang mukmin nak bersekali duduk dengan kafir. Dia buh situ. Dia buh begitu. Walahanya kedudukan orang mukmin dengan orang kafir ni daripada bila-bila lagi. Bila-bila lagi. Tapi dalam masyarakat kita telah menjadi tradisi. Trend masyarakat kita bila orang Islam tak duduk sekali dengan orang kafir. Ini dengan orang tidak Islam. Nak tahu dia bergani. Amal jumpa dia bergani. Banyak orang bergani malah kudu. Orang Melayu orang miskin-miskin susah-susah nak makan tu. Ini tukar kerja rumah Cina, duduk situ bahkan nikah dengan Cina. Nikah Cina jadi bini Cina. Bukan seorang, bukan dua orang. Bukan seorang, bukan dua orang. Banyak begitu berlaku. Pakai dah sini lah kalau besar ni. Orang duduk sini semua tahu. Kerajaan tak cara majlis buat tak tahu. Lama mati-mati dah terlagu deh. Bukti-bukti mati dah terlagu. Pasal tu orang terlagu pasal tu. Dia lah tu. Bini dia ada lagi. Masih ada. Orang sini. Jadi hak tu langgar sempadan lah. Langgar tradisi. Jadi sebenarnya langgar tradisi, sedangkan benda tu memang berlaku tu. Bukan kata orang Islam ni kau orang Islam je. Orang kafir duk. Nabi sendiri kau
Cuba kita fikir lah. Tapi dia mengatakan nak pelawak pula tu dia. Ada pernah sahabat Nabi Muhammad tu dia kafir. Baca dalam sejarah tu, kitab banyak. Buku-buku sejarah tu banyak. Cuma baca, ada jumpa, sepaklah situ. Pernah Nabi, anak dia seorang menikah dengan orang yang kafir. Wallahu a'lam. Boleh anak kata dia tahu. Dia tidak cegar betul. Nabi berhijrah ke Madinah, maka anak dia Zainab pun pindah ke Madinah. Tapi tu lelaki dia Abu Al-As tetap di Mekah sebab dia bermusuh dengan Nabi. Dan terusnya kekal perkahwinan itu sehingga dia ditawan di Madinah. Maka dia balik semula dengan isteri dia masuk Islam. Jadi dalam hukum Islam, kalau berlainnya agama putus. Kalau bini masuk Islam, untuk lelaki dah masuk Islam, maka bila dia lari berhijrah, maka bini boleh nikah dengan orang lain. Putus dia dua tu. Kerana hak Islam ni tak Islam. Ni hukum bekah. Hukum bekah tu undang-undang negara Islam. Tapi apa yang berlaku pada anak Nabi itu tak putus. Bila kami itu masuk Islam pula, kekal dengan nikah asal. Tidak bewah lari dia dah. Tak bewah semula dia. Pakai waktu ya. Rupa kata orang dia dulu tak bewah bakal dia. Tak bewah. Enggak cerita berlaku tu. Kamu rasa orang tak kena wayak tu. Orang tak kena wayak tu. Tapi wayak tu dia menerima, suruh dengar aja. Pasti terima, tahu-tahu lah. Cantum. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقال أولياؤه, kata pengikut-pengikut dari kalangan manusia. Awliya ni orang-orang yang jadi rapat dengan dia lah dari kalangan manusia. Dikatakan, dia kata Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Wahai Tuhan kami telah mendapat keuntungan dari yang lain. Istamta'a ba'duna bi ba'd. Kami mendapat keuntungan dari yang lain. Ini di kalangan dia, sama-sama dia itulah. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Sekarang kami sudah sampai kepada batas waktu yang telah engkau tentukan. Benda ni barulah sampai kepada tahap Tuhan tetap. Jadi mulanya dia ketemu lah. Qala an-naru maswaakum, kata Tuhan jawab kepada percakapan manusia tadi. An-naru maswaakum, nerakalah tempatmu yang abadi. Tempat balikmu neraka lah. Khalidina fiha, kekal di situ, illa masya Allah, kecuali jika Allah kehendaki. Duduk situ lama, kecuali jika Allah kehendaki. Tak lama, maka tak lama lah. Atau Tuhan kehendaki dia tak masuk ke neraka, lupa juga. Jadi hati terpulang kepada kehendak Allah. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana. Tuhanmu maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Demikianlah kami iringkan sebahagian dari orang-orang yang zalim dengan sebahagiannya. Ini lepas sepuluh. Bima kanu yaksibun, lantaran amalan yang mereka usahakan. Yang ini itu bergantung kepada sejauh mana kerja dan perbuatan dia sewaktu di dunia ini. Ya ma'asyaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu shahidna 'ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai gulungan jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal ins. Jadi dia sebut jin, sebut manusia. Sebut manusia, sebut jin. Sebab benda dua tu serupa, sama-sama menerima taklif Allah Ta'ala. Apa yang wajib kepada manusia, wajiblah kepada jin. Begitu juga apa yang ditaklif kepada jin, ditakliflah kepada manusia. Sebab benda yang sama. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Hei puak-puak jin dan manusia, bukankah kamu sudah didatangi para rasul dari kalanganmu juga yang telah membacakan ayat-ayatku dari kalanganmu? Jadi rasul tu dari kalanganmu. Dia kata gitu. Jadi berartinya jin tu duduk sekali je dengan orang-orang tu. Bukan bermakna rasul tu daripada jin tu. Rasul ni daripada manusia, tapi dari kalangan dia. Sebab mengaduk campur aduk antara jin antara manusia. Juga yang telah membaca ayat-ayatku, yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kamu untuk menghadapi hari kamu sekarang ini. Rasul dah ayat dah. Kamu akan bertemu satu hari di mana hari itu akan disoal. Akan disoal kamu semua. Jadi sekarang pada masa itu. Jadi bila Tuhan kata begitu, qalu syahidna 'ala anfusina. Jawab mereka, akui kesalahan kami. Syahidna 'ala anfusina. Kami menyaksi keburukan dan juga azab yang menimpa kami. Maksudnya semua rasul-rasul telah pun datang menceritakan kepada kami. Ada berlaku tu. Kalau rasul sendiri tak datang, maknanya rasul kepada rasul. Macam Nabi SAW. Jadi risalah dia tu sampai kepada jin melalui jin. Sebab muka jin ni dia berjalan selalu, dan perjalanan dia tu dia lalu ikut jalanan orang lain juga, serupa juga. Tak ada beza. Jadi dengan sebab tu dia biasa bertemu dengan orang-orang Arab, dengan Nabi sendiri, sehingga ada satu surah dalam Quran itu suratul jin kan. Jadi menunjukkan jin ni dia selalu mengitik berjalan malam, mengitiklah. Orang pun tak nampak. Iza stama'a nafarun minal jin, satu golongan jin duduk mengitik. Qalu faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka menyaksikan dia telah mendengar Quran yang menakjubkan dia, luar biasa. Yahdi ila rusdi, di mana Quran ni boleh mengajak dan memimpin kita ke arah petunjuk. Fa amanna bi, langsung dia pun beriman.
Dan dia berjumpa dengan Nabi, masuk bertemu dengan Nabi Islam. Dia berjanji dia akan dakwah kaum-kaum jin lain. Jadi kaum jin ni lah jadi spy dia ni. Tetapi wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Tetapi mereka itu telah terpengaruh oleh kehidupan dunia, telah tertipu dengan kehidupan dunia. Gharratuhumul hayatud dunya. Dan boleh dikatakan kalaulah golongan jin itu sudah terpengaruh dan tertipu dengan kehidupan dunia, apa kurangnya manusia? Serupa tu juga. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka mengakui kesalahan dirinya. Kesilapan dia, kesalahan dia, memang dia iktiraf. Dia sudah melakukan satu kesilapan. Annahum kanu kafirin, kerana mereka sungguhnya pernah menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Sebab dia tahu kalau yang benar, kalau yang tak benar. Jadi ingkar-ingkar ni artinya benar-benar kita tahu, tapi kita tak pakar. Kalau kita tak pakar benar-benar yang kita tidak tahu, tak kafir lagi. Kita kena ingat tu. Kita engkar benda yang kita tidak tahu, tak kafir. Kafir ni arti kita engkar, kita tahu, kita yakin. Curi ambil hak orang yang tak minta dengan Tuhan, itu adalah satu kesalahan. Maka kita tak pakar. Menipu orang itu satu kesalahan. Kita tak pakar, tipu juga, maka itulah dia kufurnya. Jadi dia kufur balas tu dia sendiri sudah menyaksi tu dia kufur. Dia tak, bukan kata dia tak tahu. Maksudnya Allah Ta'ala tidak mengazabkan mereka melainkan setelah disampaikan kepada mereka. Tuhan tak azab orang itu melainkan setelah disampaikan risalah perutusan itu kepada mereka. Mereka pun faham perkhabaran Rasul itu. Jika mereka masih jahil dan lalai, mereka tidak diazab. Kalau Rasul siapa tapi dia tak reti, dia tak faham, ataupun dia sama, Tuhan tak azab lagi tu. Jadi Tuhan azab tu bila Rasul menyampaikan risalah, dia berhenti, dia tak pakar. Waktu tu dia akan terima azab dia Allah. Zalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun. Demikianlah Tuhan tidak akan membinasa suatu negeri dengan secara kejam, sedang penduduknya tidak lalai. Zalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun. Demikianlah Tuhan tidak akan membinasakan suatu negeri dengan secara kejam, sedangkan penduduknya tidak lalai. Ini apa tidak lalai? Lalai. Ibu tidur sini. Sedangkan penduduknya lalai. Jauh itu ada tidur. Dia masa dia menaiki naik ke menulis ke, kadang-kadang tu ditambah, kadang-kadang tinggal. Dengan artinya Tuhan dia akan memberi pembalasan kepada orang-orang yang lalai, sedangkan benda tu telah pun disampaikan. Maksudnya jika mereka lalai, mereka tidak diazab.
Lalai mana tak khabar tu. Tak faham. Mereka tak diazab. Melainkan setelah mereka diberi peringatan dan disedarkan oleh para rasul-rasul, mereka pun sedar, barulah mereka diazab. Kalau dia dipersedar tetapi dia masih tidak sedar juga, dengan arti tidak sampailah. Supaya kita tu baca Quran kan, baca tu tak 13 kali habis, 14 kali habis baca. Bukan tak baca lah, apa dah pula kita, tapi tak faham sekarang. Tak siapa tu, tak siapa, Tuhan tak marah lagi. Tapi kalau kita baca, kita faham, lepas kita langgar, tu memang kita tak payah bila apa Qurannya pada dah, kita berasa cukup dah. Walahannya apa tak nak jadi masalah dah. Orang pada zaman Nabi berapa orang dah hafal. Abu Bakar sendiri 2 surah dia hafal. Tidak pasti orang yang hafal ni faham. Tidak pasti. Bila dia hafal Quran kita kata sudi-sudi, bagus dia faham kan? Tidak pasti orang hafal tu faham. Dia faham ni satu kelayakan dan kebolehan semula jadi tu saya beri kepada orang tu. Walau dia tak hafal pun dia faham. Tapi orang hafal ni kadang-kadang tak tahu satu, dia hafal. Macam baca molek. Baca molek ni bukan belajar baca molek. Kita tengok orang Maldik dulu, mula-mula bertanding itu, bawa tak tahu. Lolek. Tapi learn ni siapa tengok learn? Learn kami dah pasal belajar. Sungguh pun bahasa tu bahasa kan? Tapi bila dilatih, diajar, diperbetulkan, maka betul lah. Sebagai kita lah setengah tu, dia reti Inggeris ni, orang kecil reti, tapi dia sebut tak camik, dia sendiri. Tapi orang lain tu hak belajar sebut molek, faham, dan belajar molek, mana lagi tu lah. Walikullin darajatun mimma amil. Masing-masing, setiap orang, manusia dan jin, darajatun mimma amilu, mempunyai darajat, dia sama banyak tu. Walikullin tu ulama, darajatun ulama juga tu. Masing-masing manusia dan jin tu mempunyai darjat, kedudukan mimma amilu, kerana amalan yang mereka lakukan. Mana setiap orang tu mempunyai kedudukan sendiri, darjat dia sendiri. Itu mengikut kebolehan, kelayakan yang ada pada dia lah. Jadi darjat ni mengikut ilmu yang ada pada dia, ilmu ataupun kebolehan yang mampu dilaksanakan. Itu mana darjat dia tu. Kalau kita tengok, setiap orang yang berilmu, kita kata, orang mengaji, orang belajar, jadi kebolehan dia tu bergantung kepada ilmu dia belajar. Dan ilmu dia belajar tu juga, kemampuan melaksanakan tu tak sama, tu berbeza-beza. Jadi kita dapati tiap-tiap orang yang melaksanakan kebolehan dia tu tak serupa. Semalam ada orang Kelantan, muda lagi, mana tak tahu, Pah ke Afrika, ni Johannesburg, orang Kelantan. Jadi mula kita perhati kelihat, siapa dia orang ni? Dah tidak jebeng. Dia tidak jebeng. Orang muda lagi, orang mana tak tahu, orang pulau kau. Sebab pandangan nego tu, dia tidak ada gambar satu. Tak ada gambar satu. Dia buat menego sana, buat pokok daripada batu.
berjual. Dia boleh anak dah. Ada anak. Jadi dia duduk tempat operasi lah. Operasi. Di situ lah. Tinggal lagi bini dia nya tidak orang Afrika. Orang putih. Bini orang putih. Tak kena duduk perhati dia kejap semalam. Nampak malah sedih lah. Nampak sedih. So bercakap tu, nampak air muka dia, mata-mata dia, gapo tu, nampak menahan perasaan dia bercakap tu. Dia gitu tak ada bantuan daripada mana-mana pihak. Dia seorang dia lah. Kalau rumah ni kita ada sekurang-kurang orang tulu siu, orang tulu gosok, misal. Jadi sana tak ada apa sekarang. Dah pergi dalam kelupuk orang. Oh ni orang Afrika, ni orang putih. Lepas dia orang Melayu. Pasal apa nak tulis dia? Tak ada. Jadi gantung kepada usaha tenaga sendiri je. Tapi di mana saja dia pergi, mana di situlah rezeki dia. Dia boleh menego di sini. Setiap orang yang menyertai kumpulan gerakan sulit diazab pada kedudukan yang berbeza mengikut tugas masing-masing. Itu mengikut pandangan Syekh ni. Wa kullin darajatun ma'amilu. Mana orang-orang yang kerja menjadi apa kita bagi sini? Perisik lah, ada perisik lah kita kata. Jadi dia pergi tu, waktu mengikut kedudukan dia, susah payah mengikut kelayakan dan tugas dia punya. Bima amil. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Tuhan kamu tidak lalai dari perbuatan mereka itu. Jadi segala tindak tanduk yang dia lakukan semua itu adalah di bawah perhatian Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Tuhanmu itu Maha Kaya, mempunyai rahmat. Tuhanmu itu al-ghaniyyu, Maha Kaya, dzur rahmati, lagi pula mempunyai rahmat. Rahmati wasi'at kulla syai'. Tak ada bimbang lah ke mana-mana kita pergi, ada saja rahmat Allah Ta'ala. Dia marilah ke mana-mana. Cuma kita aja harap tak harap. Kita aja harap tak harap. Kita nak beralih pada kawasan kampung, dia berasa tak harap. Dia berasa tak ada orang kenal. Dia berasa tak ada kerja. Macam-macam yang menyekat kita. Padahal kalau pergi, kita tak ada satu. Kalau berapa pergi tak? Ada kerja betul tak? Sehari dua kena-kenakan, dia hari ni esok ada kerja tak? Kalau kita tengok zaman dulu, zaman yang mana kerajaan tak cara lah mahu kaya, tak cara langsung kaya zaman ni zaman kerajaan cara kaya ni sedia dengan kerja dengan apa ketukar ni. Zaman dulu tak ada, kita duduk sini pergi sejauh, tak ada siapa tahu. Kerajaan tak tahu, polis tak tahu, siapa tak tahu. Kadang-kadang tu anak beranak pun tak tahu, kabar-kabar lain tak ada. Tapi bila pergi sana tu ada kerja dia sana. Rezeki dia duduk dengar. Duduk rumah susah. Dia berlari duduk tempat lain cari. Senang sana. Berkampung halaman, berharta benda di sana. Sepupu hamba susah, orang susah. Dia adik-beradik ada 10 orang. Mati-matilah semua. Jadi dia ni tinggal seorang tak ada sepupu. Jadi waktu dia ngaji sekolah duduk dalam itu kan, tak ngaji sekolah, tapi dia jenis tidak bahasa bodoh, jenis cerdik. Tak ngaji sekolah pun boleh menulis lebih kurang tu jadi polis. Jadi nampak payah juga yang makan ni susah gitu gini, lagi masuk isian.
Tak ada siapa tahu lagi. Duk mana, kerja ke apa tak tahu. Hidup ke mati tak tahu. Duk kat 10 tahun. Semua kerja tak ada lah, Senin lah. Barulah orang tahu. Apa tulis dia ya sini. Masih ada lagi dia sore lagi. Tak lain mati lah kerja. Tapi dia ke sini, bini dia ke Pasir Mak. Anak ada kat Ngala sini belakang berapa kali. Semua penduduk sian. Agak gitulah. Sebabnya ramai anak duduk Kuala Lumpur. Tak duduk sini dah apa yang saya makan. Duduk Kuala Lumpur. Anak-anak. Maksudnya Allah itu kaya, tidak memerlukan amalan kamu. Kalau kita buat molek balah manu pun Tuhan tak nak naik. Taruh nilai dari si Allah. Bukan mahal sana. Kalau kita buat tu. Cuma kita buat molek tu boleh kita aja. Lana a'maluna walakum a'malukum. Segala kerja buat kita boleh kita. Kalau dia mau buat boleh dia mau. Begitu. Tidak kata bila kita buat boleh kau kata tak. Kita demo. Itu terpulang kepada sejauh mana amalan kerja kita. Jadi amalan ni bukan semaya ni. Semua gerak kerja yang mendatangkan faedah bagi hidup. Semua. Sebab dalam hadis Nabi sebut orang yang paling berguna di sisi Allah, paling Allah kasihnya ialah orang yang paling berguna kepada manusia. Manusia yang paling berguna kepada manusia itulah Allah Ta'ala sayangnya. Kita dah dapatnya dah. Kau paling juru. Kau paling juru. Tak kita boleh sebut paling juru. Itu lebar deh. Juru ni tak ada buat kerja apa satu pula lah. Dia orang paling berguna kepada orang ramai, orang itulah nombor satu. Tetapi Allah tidak mengazab kamu dengan kekufuran, dengan kekufuran kamu terhadapnya, kerana Allah mempunyai rahmat kepada kamu. Kerana kafir itu pun Allah tidak azab lagi. Sebab kita tengok hari ni orang duduk ke dunia ni kan, mahu kafir pun makan seni pada kita. Kau tak kafir tak? Dia duduk tu semayan, duduk poso, duduk kapur, duduk wah kerja ajak pagi-pagi lah tak makan. Tak ada kau satu. Tapi sebenarnya dia lah kita. Orang ni pula semaya tak berhenti, puasa tak berhenti, baca Quran tak berhenti, maka susah. Jadi Tuhan tidak tengok belakang tu.